warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roslina binti Ibrahim, Pelajar SPHU Batch ke-15 November 2023. Saya ingin menerangkan untuk tugasan yang kedua, manual atau SOP penyediaan dokumen buat jemaah haji dan umrah. Bagi memastikan perjalanan jemaah umrah lancar, perlu diketahui betapa pentingnya penyediaan dokumen yang lengkap agar kelulusan visa dapat dilakukan dengan sebaiknya. 4 agensi yang terlibat untuk melancarkan perjalanan jemaah umrah. Yang pertama ialah travel agency. Jemaah boleh mendapatkan mana-mana travel agency dan boleh pilih pakej yang sesuai dengan kemampuan kewangan dan juga waktu. Yang kedua, jemaah itu sendiri di mana bertanggungjawab menyediakan keperluan dokumentasi seperti yang diminta oleh travel agency. Yang ketiga, mutawif ataupun ketua rombongan bertanggungjawab untuk memastikan kelancaran perjalanan jemaah umrah dari Malaysia ke Mekah. Dan yang keempat, pengendali di Mekah dan Madinah yang akan menunggu dan menyambut jemaah umrah di sana. Ada 3 perkara yang perlu diambil kira oleh jemaah dalam penyediaan dokumen sebelum mengerjakan umrah. Yang pertama, pasport antarabangsa. Cek pasport kita. Pastikan tempoh sah laku pasport kita tu ialah 6 bulan sebelum tarikh kita berlepas. Kena pastikan untuk mengelakkan kejadian yang tak diingini, untuk mengelakkan di saat akhir kita kilang kabut nak renew pasport. So pastikan dia sah dan valid 6 bulan sebelum tarikh kita berlepas. Yang kedua, kita kena ambil gambar pasport umrah. Pergi ke kedai gambar, cakap je dengan tuan kedai tu nak ambil gambar saiz pasport untuk umrah. Pastikan yang wanita pakaiannya gelap, tudung gelap. Lelaki jangan berkopiah dan bersongkok. Dan yang pakai cermin mata tanggalkan. Dan yang ketiga, wajib kita ambil suntikan meningokokal ataupun meningitis untuk mengelakkan daripada terkena wabak-wabak penyakit sepanjang berada di sana. Kerana kita bergaul dengan pelbagai lapisan masyarakat, pelbagai negara. Jadi untuk pastikan tahap kesihatan kita berada dalam keadaan yang terbaik, antaranya ialah kita wajib mengambil suntikan meningokokal. Kategori jemaah. Agensi travel perlu mengenal pasti lebih awal kategori jemaah yang pergi mengerjakan umrah dalam proses penyediaan documentation untuk memastikan tidak ada perkara yang berbangkit apabila menyentuh tentang kelulusan visa. Sebagai contoh, kepada wanita yang berumur 45 tahun yang ke bawah, mereka perlu menyediakan sijil pernikahan yang dicop oleh Jabatan Agama Islam dan surat ke Wisma Putra. Jadi mereka boleh ditemani oleh mahram, sama ada suami, abang, adik, lelaki ataupun ayah. Bergantung kepada siapa mahramnya, maka dokumennya berbeza. Contohnya kalau pergi dengan ayah kandung, perlu mengemukakan sijil lahir dan juga sijil nikah ayah. Manakala mahram yang menemani jemaah pun perlu menyediakan dokumen seperti contohnya sijil kelahiran, surat nikah, akuan bersumpah dan sebagainya. Bagi jemaah yang pergi bersama bukan mahram, contohnya seperti anak angkat, adik-beradik tiri, mereka perlu menyediakan contohnya surat pengangkatan yang diluluskan oleh Jabatan Pendaftaran Negara dan Wisma Putra. Ini untuk memastikan tiada isu berbangkitlah untuk kelulusan visa. Manakala bagi warga negara asing yang hendak mengerjakan umrah daripada Malaysia, mereka perlulah mengemukakan dokumen sebagai pemaus dating tetap, permit bekerja, permit belajar dan sebagainya yang diperlukan. Bagaimana pula dengan mereka yang berstatus muflis atau bankrupt? Bolehkah mereka mengerjakan umrah? Jawapannya, boleh. Tetapi ada syarat-syarat.
Okey, yang pertama, mereka perlu kemukakan permohonan kepada Jabatan Insolvensi yang berdekatan. Okey, masa pergi ke Jabatan Insolvensi tu, kita serahkan sekali surat daripada travel agent yang ada bukti terperinci waktu bila kita pergi, daripada berapa hari bulan ke berapa hari bulan. Kenapa perlu detail? Kerana mengikut Akta Kebankrapan 1967, mereka yang muflis atau bankrupt sebenarnya tidak boleh meninggalkan Malaysia. Jadi kepada mereka yang berstatus muflis, jangan risau kerana rayuan dan permohonan boleh dibuat kepada pihak insolvensi yang akan menetapkan syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Antaranya, mereka perlu menyediakan seorang penjamin. Berapakah bayaran yang akan dikenakan dan target bila nak bayar, kan? Dan juga syarat-syarat yang lain bergantung kepada pihak insolvensi itu sendirilah. Dan juga mereka yang dibenarkan keluar negara akan dapat satu surat khas yang mana akan disambungkan ke Jabatan Immigration, dan mereka hanya dibenarkan berada di luar negara untuk tempoh yang tertentu sahajalah sepanjang mengerjakan ibadah umrah. Untuk jemaah berkumpulan, tak mustahil sebenarnya ada jemaah yang lewat menerima kelulusan visa, contohnya sehari sebelum berlepas. Namun begitu, pihak travel akan menerima kelulusan visa mereka lebih awal daripada tempoh tersebut. Jadi tempoh sebenarnya 30 ke 45 hari itu sebenarnya tempoh maksimum lah untuk penyediaan dokumen, untuk pastikan dokumen yang diberi oleh jemaah itu lengkap sebelum disubmit kepada Kedutaan Arab Saudi untuk diluluskan visa. Setakat ini sahaja penerangan ringkas saya berkenaan dengan proses penyediaan dokumen sebelum jemaah umrah pergi menunaikan umrah. Semoga penerangan yang saya berikan ini jelas dan mudah difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.